Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan berkongsi tentang tajuk asas kaunseling dan cikgu adalah Cikgu Suryani binti Yusof. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk untuk peserta bengkel PRS at SSC bagi tahun 2020 dan sasarannya ialah pembimbing rakan sebaya tahap muda. Jadi untuk asas kaunseling ini, kita akan melihat beberapa aspek-aspek penting secara umum yang perlu diambil tahu oleh seorang pembimbing rakan sebaya. Jadi yang pertama, kita akan lihat dari segi konsep asas, iaitu konsep asas kepada bimbingan, kaunseling dan psikoterapi. Kemudian kita akan lihat dari aspek perbezaan dari aspek-aspek yang utama yang melibatkan bimbingan, kaunseling dan psikoterapi itu tadi. Dan seterusnya ialah jenis perkhidmatan kaunseling yang melibatkan jenis perkhidmatan pencegahan, kaunseling perkembangan, krisis dan juga pemulihan. Dan seterusnya ialah proses kaunseling yang melibatkan fasa sebelum sesi kaunseling, semasa sesi kaunseling dan juga selepas sesi kaunseling. Okay, kita akan lihat dulu konsep asas kepada 3 perkara tadi, iaitu bimbingan. Bimbingan ialah merupakan satu proses bantuan. Proses bantuan yang mana dia akan berlaku untuk membimbing seseorang ataupun memberi petunjuk ataupun mengajar sehingga selesainya sesuatu kerja ataupun tugasan yang ditentukan itu. Dan bimbingan ni adalah salah satu ataupun sebahagian daripada proses menolong dan fokus utama kepada bimbingan ialah untuk pencegahan masalah yang bersifat sementara ataupun masalah dalam jangka masa yang pendek. Dan bimbingan ini boleh berlaku untuk semua, boleh berlaku di mana-mana sahaja dan boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja. Dia lebih kepada memberi nasihat, memberi tips-tips tentang sesuatu perkara, memberi sokongan ataupun semangat, memberi bantuan, memberi pertolongan yang ringkas. Itu adalah konsep asas bimbingan. Okay? Dan dia boleh berlaku antara bimbingan sama ada secara individu, one to one, ataupun boleh juga berlaku dalam kumpulan yang kecil. Contohnya kamu membimbing atau memberi tunjuk ajar kepada rakan dalam kelas kamu tentang cara menyelesaikan sesuatu tugasan yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Okay, contohnya. Itu pun merupakan satu aspek bimbingan. So untuk membimbing, dia boleh dijalankan oleh sesiapa sahaja. Okay. Dan untuk kaunseling ini merupakan satu proses interaksi. Bimbingan tadi adalah proses bantuan. Manakala kaunseling ialah proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu ataupun dengan satu kelompok kecil yang mana ahli itu ataupun individu tersebut tadi dia mengalami sedikit kekeliruan atau permasalahan. Jadi kaunselor dan juga individu tadi atau kita namakan klien, okey, kaunselor dan juga klien itu tadi akan sama-sama memikirkan apakah alternatif yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih. Okay. Jadi kaunseling ini merupakan satu proses yang berterusan dan dilaksanakan oleh seorang kaunselor yang terlatih. Beza dengan bimbingan tadi. Okay. Manakala psikoterapi ialah satu proses rawatan yang merawat klien dengan menggunakan kaedah psikologi khas yang di samping ada juga menggunakan ubat-ubatan. Jadi klien yang mengikuti sesi psikoterapi ini selalunya klien yang menghadapi masalah yang agak serius, perlukan teori-teori yang berlandaskan kepada pelaksanaan psikoterapi
psikoterapi dan juga psikoanalisis. Dan dilaksanakan juga oleh psikoanalisis atau psikiatris yang bertauliah dengan individu yang menghadapi permasalahan tersebut. Okay. Lepas ni kita akan lihat lagi detail tentang perbezaan ketiga-tiga aspek ini berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu. Jadi kalau dilihat pada aspek ataupun konteks di sekolah yang mana seorang pembimbing rakan sebaya selalunya akan terlibat lebih kepada proses ataupun sesi bimbingan. Okay. Terusnya kita akan lihat dari segi perbezaan dari aspek utama untuk ketiga-tiga perkara tadi. Dari aspek matlamat, bimbingan ni lebih kepada memberi nasihat, memberi panduan ataupun mengajar kepada individu yang memerlukan. Itu adalah bimbingan. Kita membimbing dia, sebab itulah bimbingan ni lebih kepada perkara yang memerlukan keputusan yang segera ataupun perkara-perkara yang hanya melibatkan proses penyelesaiannya dalam jangka masa yang pendek. Okay, contohnya di dalam kelas, kamu melihat ada rakan kamu di dalam kelas yang agak selalu tak siap homework contohnya. Kerja sekolah yang diberikan oleh guru, dia jarang ataupun dia selalu tak dapat siapkan on time seperti mana rakan-rakan yang lain. Jadi, kamu sebagai pembimbing rakan sebaya boleh mengaplikasikan konsep bimbingan di sini dengan cara membantu rakan tadi untuk melihat daripada aspek pengurusan masa. Mungkin dia tidak tahu ataupun dia tidak mahir membuat pengurusan masa yang efektif yang menyebabkan dia tidak dapat menyiapkan tugasan ataupun kerja rumah yang disediakan oleh guru. Jadi sebagai seorang PRS boleh membimbing kamu bagi membantu dia lebih jelas bagaimana dia nak menguruskan masa supaya kerja-kerja tugasan hakiki yang diberikan oleh guru-guru itu dapat disiapkan seperti mana yang diperlukan oleh guru ataupun dalam masa yang ditetapkan. Okey, itu adalah salah satu aspek ataupun matlamat dalam bimbingan. Manakala dalam kaunseling, matlamatnya ialah untuk mengatasi dan menangani kekusutan fikiran yang dialami oleh klien tadi, membantu dia untuk keluar daripada kebuntuan dan juga perasaan-perasaan yang tidak selari dengan kehidupan dia melalui satu proses yang akan dibantu oleh kaunselor, tetapi keputusannya ataupun alternatif dan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah itu adalah alternatif itu adalah datang daripada klien itu sendiri. Kaunselor hanya akan membantu, hanya akan memberi satu celik akal kepada klien itu supaya dia dapat melihat punca permasalahan sebenar yang dialaminya daripada berbagai aspek dan klien itu dapat melihat apa alternatif yang ada yang boleh membantu dia keluar daripada permasalahan tersebut. Jadi dalam kaunseling itu, kaunselor akan menggunakan teori-teori tertentu dan juga kemahiran kaunseling. Matlamat untuk psikoterapi pula ialah untuk memulihkan kekeliruan, kecelaruan mental dan juga emosi klien itu dalam membentuk semula jiwa yang sejahtera. Itu matlamat psikoterapi. Okay, sekarang kita lihat dari segi aspek setting untuk ketiga-tiga perkara tadi. Setting untuk bimbingan selalunya dijalankan di sekolah, di kolej-kolej, di institusi pengajian tinggi. Manakala di peringkat untuk kaunseling, settingnya ialah di sekolah, di kolej, di institusi pengajian tinggi dan juga di pejabat-pejabat. Manakala di pejabat-pejabat ini dia akan melibatkan kaunseling organisasi. Okay. Dan psikoterapi pula dilaksanakan di hospital, di klinik dan juga di pusat-pusat perubatan. Untuk tempoh, bimbingan selalunya akan mengambil masa yang singkat dan ringkas. Sebab itulah bimbingan tadi dia boleh berlaku di mana-mana sahaja dan boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja. Okay. Manakala kaunseling, tempohnya selalunya mengambil antara 1 hingga 8 sesi. Bergantung kepada
permasalahan yang dialami oleh klien tersebut dan juga apa aplikasi dari segi alternatif-alternatif yang dipilih, bagaimana mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut bagi membantu klien itu menyelesaikan kekeliruan yang dihadapinya. Dan untuk tempoh bagi psikoterapi selalunya lebih daripada 6 bulan. Jenis masalah yang diperbincangkan untuk aspek bimbingan selalunya masalah peribadi, akademik, keluarga, kerjaya, hubungan interpersonal. Begitu juga dengan kaunseling. Dan manakala psikoterapi, masalah neurosis dan juga psikosis melibat juga depresi, kegelisahan dan kemurungan yang agak berat. Itu melibatkan jenis-jenis masalah yang dihadapi dengan menggunakan dalam aspek psikoterapi. Untuk kaedah, bagi bimbingan, dia lebih kepada kaedah pengajaran dan kaedah nasihat. Kita mengajar, kita menasihat. Itu lebih kepada kaedah untuk aspek bimbingan. Manakala dalam kaunseling, dia lebih kepada perbincangan antara klien kaunselor itu dan juga melihat juga daripada aspek pendidikan kerana di situ wujudnya juga mendidik kepada klien itu. Okay. Manakala dalam psikoterapi, lebih kepada kaedah rawatan terapeutik oleh ahli psikologi klinikal dan dia melibatkan ubat-ubatan secara mujarab untuk bagi penyembuhan. Sebab itulah dalam psikoterapi dia akan mengambil masa yang agak lama sehingga berbulan-bulan. Okay. Pihak profesional bagi bimbingan melibatkan guru mata pelajaran ataupun sesiapa sahaja boleh memberi bimbingan. Termasuklah kawan-kawan, termasuklah ibu, termasuklah bapa, termasuklah adik-beradik dan termasuklah pembimbing rakan sebaya di sekolah. Untuk kaunseling, pihak profesional ialah guru bimbingan dan kaunseling yang terlatih. Maksudnya dia mengikuti kursus khas dalam aspek bimbingan dan kaunseling di mana-mana universiti yang menawarkan kursus tersebut. Kerana kaunselor akan dibimbing, akan dilatih tentang beberapa kemahiran-kemahiran penting dan juga teori-teori untuk digunakan sepanjang sesi kaunseling berlaku. Dan untuk psikoterapi, dia lebih kepada pakar psikologi klinikal, psikiatris dan juga psikoanalisis. Sasaran untuk bimbingan boleh berlaku kepada individu, kepada kelompok yang kecil dan juga kepada kelompok yang besar. Manakala kaunseling, dia akan berlaku secara individu dan juga dalam kelompok yang kecil. Kelompok yang kecil untuk kaunseling ini lebih kurang tidak mencah kepada 10 orang. Antara 2 hingga 10 orang. Tetapi sekarang untuk sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dengan SOP yang telah ditetapkan untuk sesi kecil bagi sesi kaunseling tidak melebihi daripada 5 orang atau 6 orang. Okay. Untuk psikoterapi, dia akan melibatkan individu yang mengalami masalah psikologi. Seterusnya kita akan lihat jenis perkhidmatan kaunseling. Jenis perkhidmatan kaunseling di sini ada kaunseling pencegahan, kaunseling perkembangan, kaunseling krisis dan juga kaunseling pemulihan. Kaunseling pencegahan ini maksudnya kita memberi maklumat mengenai perkara-perkara, mungkin perkara yang membahayakan diri dalam masyarakat. Okay. Sebagai contohnya sekarang isu COVID-19 dan kita tahu bahawa isu COVID-19 ini maklumat ataupun info yang berkaitan dalam masyarakat kita dan ada perkara-perkara yang disebar luaskan itu adalah perkara-perkara yang tidak benar, perkara yang tidak betul yang mungkin boleh menjadi buah mulut orang. Jadi sebagai pembimbing rakan sebaya untuk pencegahan bolehlah menggunakan sama ada dengan mengadakan kempen-kempen bagi menjelaskan kepada semua warga sekolah tentang data-data ataupun info-info yang berkaitan dengan COVID-19 yang betul ataupun yang benar, yang tepat.
Jadi di situ anda telah sebagai PRS telah memberi satu maklumat yang jelas kepada warga sekolah. Anda telah membantu berkaitan dengan COVID-19. Itu adalah tentang kaunseling pencegahan lah, daripada aspek pencegahan. Kaunseling perkembangan, dia melibatkan perkembangan seseorang murid ataupun klien itu. Jadi seorang kaunselor seharusnya dia mempunyai satu hubungan yang baik dengan penjaga ataupun ibu bapa murid. Katakanlah seorang murid itu, ibu bapa dia perlu nak dapatkan maklumat tentang perkembangan anak dia, perkembangan akademik, sasiah. Jadi perjumpaan dengan ibu atau bapa kepada murid tersebut bagi membicarakan tentang kemajuan dan kebolehan murid di dalam aktiviti sekolah, itu adalah di bawah perkhidmatan kaunseling perkembangan. Maksudnya konsultasi antara kaunselor dengan pihak luar, dengan ibu dan juga bapa tadi. Okay. Counselling krisis. Counselling krisis ini digunakan bagi kes-kes yang perlukan perhatian ataupun tindakan yang segera. Kes-kes yang perlukan secepat mungkin tindakannya. Contohnya ialah kes seperti histeria, pergaduhan dalam kelas, pergaduhan di sekolah ataupun isu yang berkaitan dengan percubaan membunuh diri, penggunaan dadah, kejadian seperti dia traumatik, trauma tentang sesuatu perkara, kes-kes cemas yang terjadi kepada murid ataupun kepada klien, itu dipanggil counselling crisis. Manakala counselling pemulihan ini dijalankan kepada murid-murid yang berisiko seperti punting sekolah, murid-murid yang merokok, yang melakukan vandalism, yang melawan guru, dan juga masalah-masalah disiplin yang lain. Jadi itu di bawah perkhidmatan kaunseling pemulihan. Jadi kalau kaunseling pemulihan ni, murid-murid ni mungkin dikumpulkan untuk menjalani sesi kaunseling individu ataupun dalam kelompok-kelompok berfokus kepada kes-kes tertentu yang mana tujuannya adalah untuk ubah tingkah laku murid-murid tadi supaya menjadi lebih positif dan untuk elakkan daripada berlakunya krisis-krisis yang akan datang. Okay. Jenis-jenis kaunseling, cikgu letakkan di sini dua jenis, iaitu individu dan kelompok. Dalam kaunseling individu, dia melibatkan kaunselor dan juga klien. Dalam kelompok, dia akan melibatkan beberapa orang murid. Untuk individu ini, topik perbincangan mungkin berkaitan dengan permasalahan keluarga contohnya, ataupun masalah kerjaya, masalah interpersonal. Dalam kelompok pun begitu juga. Boleh diklasifikasikan kepada beberapa aspek-aspek utama dalam isu-isu yang sama. Barulah kita akan kumpulkan murid-murid itu dalam satu kelompok yang kecil. Okay. Kemudian kita akan lihat di aspek proses kaunseling. Proses kaunseling melibatkan beberapa siri. Okay. Beberapa siri yang mana prasesi untuk membina hubungan, meneroka masalah, untuk mengenal pasti masalah, membincangkan alternatif dan juga mengambil tindakan dan seterusnya menamatkan sesi. Untuk prasesi, sebelum diadakan sesi perjumpaan kaunseling tersebut, seorang kaunselor itu akan memulakannya dengan menyediakan di peringkat sekolah, dia akan menyediakan borang-borang seperti borang maklumat tentang klien, borang temu janji, borang bertemu dengan klien itu, kebenaran keluar kelas dan sebagainya. Dan kaunselor akan melihat terlebih dahulu maklumat latar belakang kliennya sebelum menjalankan sesi. Itu semua termasuk di bawah prasesi. Kita lihat latar belakang ahli keluarganya, apa masalah yang ingin dibincangkan. Adakah kes ini kes rujukan daripada guru-guru mata pelajaran, guru kelas atau guru disiplin. Kemudian lihat juga rekod-rekod
disiplin yang lepas-lepas. Boleh lihat juga amalan-amalan baik yang daripada rekod SSDM murid ini. Boleh juga melihat kepada instrumen psikometrik murid ini, IT trait personality, inventory minat kerjayanya, kematangan kerjayanya. So, dalam prosesi ini, kaunselor akan mendapatkan dulu, terlebih dahulu, maklumat-maklumat penting klien ini, latar belakangnya secara keseluruhan sebelum menjalankan sesi kaunseling. Termasuklah dari segi pencapaian akademik klien tersebut. Okay. Kemudian apabila menjalankan sesi kaunseling, terusnya proses yang kedua ialah membina hubungan. Membina hubungan di sini ialah untuk mewujudkan keselesaan antara kaunselor dengan klien, supaya klien itu rasa percaya kepada kaunselor. Klien itu menimbulkan rasa keyakinan dan juga boleh membina ataupun membentuk suasana yang selamat antara kaunselor dan juga klien dalam situasi yang kondusif dan juga terapeutik. Jadi apabila bina hubungan ni dah berlaku dalam suasana yang mesra, mempunyai persefahaman yang baik antara kaunselor dengan klien, jadi suasana itu akan menjadi lebih harmoni dan proses menolong atau proses kaunseling itu akan lebih efektif nanti. Jadi dalam membina hubungan ini perlu juga melihat dari segi aspek suasana harmoni antara dua-dua pihak itu. Melihat juga kepada ruang untuk berkomunikasi, okay. Melihat juga kepada penampilan diri klien dan juga kaunselor ni. Yang utama sekali adalah penampilan diri kaunselor untuk menerima kehadiran klien itu tadi dengan lebih terbuka, dengan tidak meletakkan sebarang syarat supaya klien itu rasa kaunselor menerimanya dengan sepenuh hati. Boleh seorang kaunselor juga perlu menunjukkan ekspresi muka yang ceria, yang menyeronokkan. Jadi pergerakan tangan dan kaki pun memainkan peranan juga. Jadi sebagai seorang PRS, aspek membina hubungan ini dalam kamu membimbing rakan perlu ditekankan juga. Kerana apabila rakan kamu rasa selesa dengan kamu, dia akan lebih rasa yakin dan lebih rasa percaya untuk berkongsi permasalahan yang dihadapinya. Apabila mereka dah rasa selesa untuk sharing dia punya masalah dengan kamu, itu lagi mudah untuk kamu memberi bimbingan kepada rakan-rakan sebaya kamu. Okay? Meneroka dan menganalisis masalah. Proses ini memerlukan untuk kaunselor itu memahami apa yang dihadapi oleh klien itu dengan lebih mendalam. Okay? Supaya kedua-dua pihak iaitu kaunselor dan juga klien tu faham apa sebenarnya masalah yang sedang berlaku, masalah yang sedang dihadapinya dan bagaimana untuk menyedarkan klien ini tentang perkara yang sedang menyelubungi dirinya yang mungkin dia sendiri tak sedar. Jadi apabila klien tu bercerita, memberi maklumat tentang permasalahan yang dihadapinya. So, kaunselor masa inilah perlukan penerokaan masalah yang lebih detail. Perlukan kemahiran kaunseling diaplikasikan sebaik mungkin di sini untuk sewaktu penerokaan masalah ini. Apabila dah meneroka masalah yang dapat dah lihat masalah yang utamanya dan dengan itu matlamat kaunseling itu senang untuk diwujudkan dan juga untuk sama-sama mempersetujui. Dan klien dan kaunselor akan membuat persetujuan. Apa perjumpaan kita hari ini bermatlamatkan untuk apa. Jadi dua-dua pihak tahu perjumpaan itu endingnya apa yang kita nak. Apa yang sama-sama dah persetujui. Okay. Dan daripada dah penerokaan masalah, anda boleh kenal pasti masalah mana yang paling utama. Apabila dah kenal pasti masalah utama itu, tujuan kita nak kenal pasti ni ialah supaya klien tu dia sedar
kelemahan dan juga permasalahan yang menimpa dirinya ni, supaya dia lagi nampak di mana kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Kerana dalam proses kaunseling, kita akan membantu klien itu dan bukannya orang-orang di sekitar yang melibatkan permasalahan itu kepada klien. Jadi dia lebih berfokus kepada diri klien itu sendiri. Jadi apabila dah kenal pasti masalah, kemudian perbincangan untuk mendapatkan alternatif bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti itu. Jadi sama-sama mencari apa alternatifnya. Kaunselor akan membantu klien untuk mencari alternatif-alternatif ataupun pilihan-pilihan ataupun langkah-langkah yang mungkin boleh diambil bagi mengatasi ataupun mengendali permasalahan yang dihadapinya itu. Alternatif ni selalunya kita akan bincang alternatif ni setelah klien dan juga kaunselor faham masalah yang dibincangkan itu dengan jelas. Sebab itulah kenal pasti masalah dan penerakaan masalah itu perlu berlaku dalam proses yang betul-betul memberi input manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan kaunselor akan merumuskanlah, selalunya dia akan merumuskan permasalahan yang dihadapi dan telah dipersetujui oleh klien itu dan apa alternatif yang terbaik yang perlu diambil, yang mana alternatif itu klien yang akan membuat keputusannya. Okey, kaunselor akan membantu klien, membimbing klien untuk melihat alternatif yang terbaik, untuk membantu dia membuat keputusan dan melatih dia untuk bertanggungjawab ke atas apa alternatif yang dia telah pilih. Okey. Dan proses yang seterusnya ialah mengambil tindakan. Jadi selepas alternatif tu dah dipersetujui, kaunselor dia akan bantu klien tu dengan membuat pelan-pelan tindakan untuk klien itu memenuhi alternatif tersebut. Jadi tindakan ni mestilah jelas, mestilah selari dengan objektif ataupun matlamat yang telah dipersetujui bersama-sama tadi. Dan perlu dalam mengambil tindakan dan memilih alternatif juga perlu melihat kepada keupayaan klien tu sama ada dia mampu ataupun tidak untuk melaksanakan tindakan tersebut. Okay? Apabila dia mampu nak melaksanakan tindakan tersebut, maka proses matlamat kaunseling itu akan mudah dicapai. Jadi kecelaruan akan mudah dileraikan. Klien akan mengambil tindakan, klien akan memulakan tindakan, mungkin mulakan dengan tindakan yang mudah terlebih dahulu ataupun yang kurang menimbulkan tekanan kepada diri klien. Kita mulakan dengan yang mudah dulu. Setelah itu, barulah disambung dengan tindakan-tindakan yang seterusnya. Sehinggalah klien itu betul-betul dapat menyelesaikan kekeliruan ataupun apa yang terbuntu di fikirannya, permasalahan yang dihadapinya berdasarkan alternatif-alternatif yang telah ditetapkan tadi. Seterusnya yang terakhir ialah menakkan apabila tindakan telah diambil. Ini adalah pada peringkat akhir pada sesi kaunseling, iaitu selepas klien tu dah dapat tentukan, dah dapat membuat pemilihan alternatif yang dirasakan yang paling sesuai lah dengan masalah yang dihadapinya. Lepas tu penamatan perlu dilakukan apabila klien ni dah menunjukkan tanda-tanda bahawa dia tidak lagi memerlukan sesi kaunseling yang berterusan. So that means kita dah nampak matlamat kaunseling itu telah mula dicapai. Klien pun dah boleh mula berdiri sendiri dengan tindakan-tindakan yang telah diambil. Jadi objektif telah dapat dicapai dan klien mendapat satu kecelaruan emosi yang telah dapat diselesaikan sebaik mungkin dengan bantuan oleh kaunselor, tetapi alternatif dan tindakan adalah klien itu sendiri yang menentukan. Kaunselor adalah sebagai pemudah cara ataupun fasilitator yang akan membantu klien itu melihat apa yang masalah utama yang dihadapinya itu dengan apa tindakan yang perlu dialaminya. Sebab itulah kaunselor
ataupun sebagai pembimbing rakan sebaya kalau di peringkat sekolah, perlu mengaplikasikan dari segi kemahiran-kemahiran kaunseling yang basic ataupun yang asas pun dah memadai lah untuk peringkat pembimbing rakan sebaya di peringkat sekolah. Sekurang-kurangnya kamu tahu untuk membantu rakan, membimbing rakan bagi melalui satu proses bimbingan yang boleh membantu rakan kamu itu menyelesaikan permasalahan yang simple-simple dalam kehidupannya. Dan jika kamu berhadapan dengan rakan yang mempunyai masalah yang agak kritikal, yang agak serius, yang krisis, uh, kamu sebagai pembimbing rakan sebaya perlu merujuk secepat mungkin kepada kaunselor sekolah masing-masing tentang permasalahan yang dialami oleh rakan sebaya ataupun rakan-rakan dalam kelas kamu itu tadi. Okay? Itu secara ringkas tentang asas kaunseling yang kamu perlu tahu secara basicnya. Okay? Jadi jika ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan juga kepada guru kaunseling sekolah masing-masing ataupun dalam Google Group Classroom kita. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.